Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Edi Taki dalam segmen kisah misteri dan mistik. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada semua subscriber dan pendengar yang sudi mendengar kisah seram yang saya bawakan pada anda semualah. Dan kepada yang belum lagi subscribe, anda boleh tekan butang subscribe tanda sokongan anda dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru daripada channel ini. Baiklah, berbalik pada kisah misteri dan mistik pada episod kali ini. Kali ini saya akan bawakan satu kisah yang berlaku ketika satu family ni dia berkunjung di salah sebuah fun fair. Ini antara salah satu kisah yang berbeza lah yang pernah saya sampaikan sebelum ni, di mana kisah yang saya sampaikan antaranya kisah seperti di air terjun, hutan, taman, dalam bangunan rumah, pemandu teksi dan hotel dan macam-macam lagi lah. Jadi bila saya terima kisah berkenaan dengan fun fair, jadi agak excited jugalah saya nak kongsikan dalam channel ni dan bawakan dalam episod yang ke-18. Jadi seringkali saya ingatkan pada semua pendengar, iaitu anggaplah kisah yang dikongsikan ini sekadar hiburan semata-mata dan jangan anda percaya kerana kita tidak tahu sejauh mana kebenarannya. Jadi tanpa membuang masa, sama-sama kita dengarkan kisah ini. Baiklah, pengalaman kali ini dikongsikan oleh Rose dan kejadian berlaku sekitar tahun 2013. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua pendengar kisah misteri dan mistik. Jadi terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rose dan saya nak kongsikan pengalaman saya ketika kami sekeluarga bercuti di Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia. Jadi kami sekeluarga ni bercadanglah untuk mengadakan family day di pantai Port Dickson dan bermalam selama 2 hari 1 malam katanya bersama keluarga. Di mana ada di antara kami ni adik-beradik lah yang baru berkahwin, dan aktiviti seperti ini dapat mengeratkan kami dengan keluarga baru yang hadir dalam keluarga kami. Akan tetapi ada perkara yang saya tak sangka berlaku, dan inilah kisah dari pengalaman saya sendiri. Jadi sebenarnya rata-rata kami ni ramai yang menetap di Selangor lah. Jadi kami putuskan untuk bercuti di pantai air bersih katanya. Maksudnya di sini pantai yang boleh mandi-manda lah, di mana ada je pantai yang berlumpur dan tak sesuai untuk mandi. Jadi kesiankanlah pula dekat budak-budak yang tak dapat mandi air laut. Jadi selepas kami bersiap-siap dengan bekalan makanan, baju, kami pun mula bergerak lah, di mana jarak perjalanan kami mengambil masa dalam 2 jam. Jadi bila sampai di pantai, ayah saya turunkan kami dan barang-barang. Ayah pula terus menuju ke apartmen untuk mengambil kunci di pejabat pengurusan lah, sementara kami sekeluarga membentangkan tikar dan sebagainya. Dan pada waktu tu saya ni kurang sihat sebenarnya. Saya ni pula kalau demam je pasti ada sesuatu yang buruk akan berlaku. Saya pula ditegurlah oleh ibu. Ros, kau ni kenapa? Tak sihat ke? Pucat je muka kau. Tak ada apalah ibu. Ros cuma tak sedap badan je. Tak tahu kenapa. Tapi pagi tadi masa sarapan elok je. Kau dah makan ubat? Ni kalau belum mak pergi carikan. Tak apa bu. Ros nak rehat je dulu, nanti pejamkan mata kejap. Nanti elok lah kot. Yalah, ni kau makan tengah hari dulu. Jangan mandi pantai hari ni. Nanti pitam susah pula orang nanti. Dari pukul 11 pagi kami sampai hingga pukul 6 petang kami di pantai. Jadi macam-macam lah aktiviti yang kami buat. Adik-beradik saya ni pula ramai. Dalam 6 orang adik-beradik katanya, dan 4 daripada kami dah berkahwin. Cuma saya dan adik perempuan saja yang belum berkahwin lah katanya. Jadi ketika semua ahli keluarga saya ni tengah layan angin pantai lah kan. Jadi adik saya ni dengan excitednya siap buat macam pengumuman tau. Pengumuman, attention semua. Lepas dapat kebenaran dari abah dengan ibu, malam ni adik nak pergi fun fair. Jadi harap abang-abang dengan kakak-kakak semua bagi kerjasama belanja adik malam ni Terima kasih. Dia punya pengumuman tu punya bersemangat. Jadi dalam pukul 6.30 petang macam tu, kami pun berkemaslah dan bergerak ke apartmen yang kami sewa. Jadi muka masing-masing ni memang dah penat, tapi sebab karenah adik, kami semua ikutkan je lah.
Jadi malam tu kami semua ke gerai seafood untuk makan malam sebelum ke fun fair lah. Sebab makanan dekat sana kami jangkakan memang akan lebih mahal lah. Tapi bagi saya personally, waktu saya pada waktu tu badan dah mula panas, rasa macam nak pitam pun ada. Tapi saya tak layankan sangat lah perasaan nak demam tu. Jadi kami pun sampailah di fun fair. Tapi besar juga macam-macam jenis permainan ada dekat situ. Waktu kami berjalan-jalan tu, adik saya ni pula dia macam berminat nak bermain permainan carousel tau. Carousel ni sejenis permainan lah. Biasanya anda akan naik kuda dan benda tu akan berpusing-pusing dekat platform tu kan. Ataupun kanak-kanak panggil benda tu ialah merry-go-round. Jadi sementara yang lain tengah berborak-borak dan saya masa tu pula tengah layan adik saya lah sambil lambai-lambai kan. Saya pun ada macam perasan ada satu perempuan yang berbaju kurung labu ada di salah satu kuda tu. Scary sebab rambut tu dia terlalu panjang tau, sampai saya tak nampak wajah dia. Jadi apa yang pelik, carousel tu besar jugalah. Jadi bila dia berpusing, ianya akan mengambil masa hampir seminit lah baru saya akan nampak semula adik saya. Tapi selepas beberapa saat saya nampak perempuan tu, saya nampak dia lagi. Sebab yang naik tu ramai tau, jadi penuh lah juga. Tapi selang beberapa minit saya nampak dia lagi. Saya tak tahulah disebabkan demam ni saya dah lost tentang masa. Saya tak tahulah kenapa. Tapi lepas beberapa saat lagi saya nampak dia lagi. Jadi lepas tamat masa adik saya pun turunlah. Tapi saya tak nampak pula perempuan tu turun. Tapi dalam hati mungkin dia turun dari arah yang bertentangan lah kot. Dan bila carousel tu berpusing lagi, saya nampak lagi perempuan tu. Saya tak nak sakitkan kepala fikirkan pasal benda ni. Kami pun jalanlah. Jadi apa yang menyeramkan bagi saya apabila saya memerhati bahagian permainan lain, perempuan yang sama ada dekat situ. Aku salah tengok ke? Bila saya pandang kiri, dia ada. Bila saya pandang kanan, dia lagi. Masalahnya takkan susuk tubuh ataupun penampilan yang menyeramkan macam tu boleh ada di tempat yang berlainan serentak. Dan yang pelik, takkan pengunjung yang datang tak perasan ada sesuatu yang tak kena kan? Jadi mana-mana saya pandang mesti entiti tu ada. Jadi sejujurnya lah saya cakap, walaupun pada waktu tu kami ni ramai, saya tetap rasa takut. Jadi saya pula berkepit je lah dengan ibu saya. Ibu pun pelik lah. Selalunya saya tak macam ni. Ibu pun menegur lah. Ros, kau ni kenapa? Ada apa-apa tak kena ke? Saya cuma mampu berdiam je lah. Bila saya nak ceritakan pada ibu pasal benda tu, mulut saya ni macam terkunci tau. Tak boleh nak keluarkan suara. Jadi saya pun cuma gelengkan kepala bagi tahu yang tak ada apa-apalah. Ibu pula bagi tahu yang nanti kita akan singgah di mana-mana kedai untuk beli ubat demam lah. Jadi dalam perjalanan pulang tu, abang ipar saya ni pula kata, jom semua kita tangkap gambar sebelum balik untuk buat kenangan lah. Kami pun memilihlah spot carousel tadi tu ataupun merry-go-round supaya latar belakang gambar kami tu pun jadi lebih menarik lah. Dan bila saya pandang belakang, perempuan tu ada dekat tepi pagar masuk carousel tu. Dalam hati semua surah yang mana saya ingat saya baca sebab saya dah terlalu takut. Dan saya pasti gambar yang diambil pada malam tu, perempuan tu pasti akan masuk dalam frame. Dan bila saya tulis semula ke belakang, sebab dia masih di situ. Jadi balik dari fun fair, saya demam teruk lah. Dan demam saya ni berterusan sehingga beberapa hari. Jadi saya pun menceritakanlah semua benda kepada ibu. Tapi ibu ni macam, mungkin kau ni sebab kau demam, jadi macam-macam lah kau fikir. Jadi lepas sihat daripada demam, berat badan saya ni pun kusut lah. Hampir cengkung lah muka saya. Jadi saya pun buka semula photobook untuk lihat semula gambar pada waktu kami di Port Dickson. Ternyata perempuan tu bukan manusia biasa. Ianya cuma jelmaan. Sebab dalam gambar perempuan tu tak ada. Dan apa yang ada cuma satu mist tau, ataupun kelihatan seperti asap putih. Tapi saya agak skeptikal lah sebab asap putih tu boleh jadi datang daripada environment di sana lah.
Jadi minta maaf pada semua para pendengar, mungkin kisah saya ni tak seram seperti episod 15 yang saya dengar, yang dibawakan oleh Eddie Taki lah, yang dibawakan admin, di mana cerita tu bertajuk Akak Cantik. Itu bagi saya agak seram lah, di mana mereka boleh nampak benda tu dan kena ganggu. Tapi to be honest, saya tidak diganggu, cuma saya ternampak benda tu, dan itulah pengalaman misteri yang saya alami. Jadi berikut adalah kisah yang dikongsikan oleh Rose ketika mereka sekeluarga bercuti lah di pantai Port Dickson. Jadi seram atau tidak, anda sendiri boleh menilai lah. Tapi bagi saya, bila seseorang ceritakan sendiri, pengalaman mereka sudah cukup menarik bagi saya untuk baca dan kongsikan dalam channel ni. Jadi untuk kes Rose ni, saya tak pasti sama ada pengunjung yang lain tu nampak atau tak, ataupun mereka tak andahkan lah, buat-buat tak tahu kan. Jadi sebenarnya saya tertarik dengan kes kronik Rose ni sebab saya sendiri memang berminat lah bila ke Port Dickson ataupun ke PD lah. Tapi saya tak selalulah ke sana, mungkin dalam 2 kali je kot. Jadi saya adalah buat beberapa research ataupun kajian pasal fun fair tu, sebab saya tak pernah nampak, sebab saya ke sana pun pagi dan balik petang lah. Tapi apa yang mengejutkan saya pula terjumpa satu artikel berkenaan dengan wanita yang berambut panjang dan berbaju merah, di mana gambarnya tidak sengaja ditangkap, dan kejadian berlaku sekitar tahun 2017. Jadi benar atau tidak, cuma Tuhan sajalah yang tahu. Jadi episod kali ini tamat di sini saja, dan terima kasih kepada semua yang sudi dengar episod yang saya bawakan pada kali inilah. Dan jangan lupa subscribe untuk menyokong channel ni. Dan jika anda ingin berkongsi kisah anda seperti mana yang dibuat oleh Rose, di mana saya akan ketengahkan dalam channel ni, boleh hantarkan ke email editaki@gmail.com, dan boleh juga DM di Facebook page saya, iaitu Editaki lah. Jadi dengan ini sekian saja daripada saya. Assalamualaikum dan bye bye. Stay safe, stay at home.